Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dikemparkan dengan keputusan yang paling mengejutkan PAS. Menurut laporan di Harapan Daily, PAS tak diperlukan sebagai rakan GRS dalam PRN Sabah. Saudara-saudara sekalian, ramai rakyat Sabah sebenarnya yang sedang membawa sentimen politik kenegerian. Mereka ingin meniru seperti Sarawak, yang mana parti lokal atau parti tempatan diberikan keutamaan dalam pilihan raya. Ada usaha daripada rakyat di Borneo untuk mahu supaya parti tempatan yang menjadi dominan di dalam politik di negeri Sabah maupun Sarawak. Parti PAS seperti yang diketahui ialah parti daripada Semenanjung Malaysia dan membawa sentimen yang dikatakan oleh para pengulas politik maupun oleh rakyat di Borneo sebagai tidak sesuai dengan geobudaya, geopolitik dan geofizikal yang ada di Sabah. Oleh sebab itulah, rakyat di Sabah menyambut baik keputusan yang dinyatakan ini. PAS tidak diperlukan sebagai rakan GRS dalam PRN Sabah. Ada satu komen daripada netizen menyatakan bahawa sesiapa yang bekerjasama dengan PAS dalam pilihan raya negeri ke-17 pada tahun hadapan ataupun pada hujung tahun ini, tapi yang pasti mungkin pada tahun hadapan, parti tersebut mungkin akan menerima padah, akan kalah kerana ditolak oleh rakyat di Sabah, kata pengulas politik tersebut. Apa pendapat anda tentang kenyataan dan pendapat pengulas tersebut? Iaitu, sesiapa yang bekerjasama dengan PAS dalam PRN Sabah pada tahun depan akan terima padah, akan terpalit menerima masalah, iaitu akan ditolak oleh rakyat Borneo ataupun rakyat Sabah. Gabungan Rakyat Sabah tidak akan mempertimbangkan PAS sebagai rakan dalam pilihan raya negeri Sabah, kata Setiausaha Gabungan tersebut, Datuk Seri Masidi Manjun. Ada netizen mengatakan ini satu tindakan dan keputusan yang sangat tepat kerana PAS tidak mempunyai akar umbi dan tidak mempunyai kekuatan serta tidak mempunyai kepentingan pun untuk berada dalam politik di Sabah. Kata netizen, cukup-cukuplah parti politik yang ada di Sabah ini yang lokal. Tidak diperlukan lagi parti daripada Semenanjung Tanah Melayu, kata mereka. Kata Masidi Manjun, tidak buat masa ini. PAS berada dalam Perikatan Nasional, kata beliau dalam satu video yang disiarkan menerusi laman Facebook Sabah Media. Beliau berkata demikian meskipun PAS menganggotai Kerajaan Negeri Sabah. Ketua PAS Sabah, Ali Akbar Gulasan, ialah seorang adun lantikan. Harus diingat, adun ini iaitu Ali Akbar Gulasan ialah hanya adun lantikan, bukan adun yang dipilih atau menang dalam pilihan raya. Beliau hanya bernasib baik kerana telah dilantik sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dalam pada itu, Masidi juga mengulangi seruannya kepada Parti Progresif Sabah SAPP, pimpinan Yong Tekli untuk mengambil pendirian. Sama ada ia mahu menganggotai Perikatan Nasional atau GRS. Saya telah membuat kenyataan ini dahulu, katanya. SAPP perlu memutuskan sama ada mahu berada di sebelah sini atau di sebelah sana. Ia tidak boleh berada di kedua-duanya, kata beliau lagi. Masidi bagaimanapun yakin perkara ini akan diselesaikan dengan cara baik. Beliau mengakui rundingan kerusi GRS untuk pilihan raya negeri tahun hadapan belum dimulakan, tetapi yakin ia tidaklah sukar. GRS berharap dapat membentuk kerajaan negeri baharu pada PRN 17 akan datang itu. Jadi saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk keputusan GRS untuk tidak mempertimbangkan sama sekali
PAS sebagai rakan dalam pilihan raya negeri Sabah. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan mengejutkan seluruh Malaysia berkaitan dengan pentadbiran Muhyiddin Yassin semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Tidak sangka sama sekali ini pernah berlaku dan ianya pula didedahkan oleh seorang ahli perniagaan hebat yang terkenal di Malaysia iaitu Vincent Tan. Hari ini, Vincent Tan membidas kerajaan Muhyiddin kerana mendesak rangkaian 5G tunggal. Pengerusi U-Mobile itu sebaliknya memuji keberanian kerajaan perpaduan memecah monopoli DNB. Saudara-saudara sekalian, dalam satu perniagaan, monopoli ialah satu perkara yang merugikan. Hal ini kerana ianya tiada persaingan. Apabila tiada persaingan, maka tiadalah mungkin penambahbaikan ataupun tiada penaik-naik tarafan kerana tiada persaingan. Apapun jadi dengan syarikat itu, dia tetap jalan seorang diri kerana tiada persaingan. Itu sebabnya pengerusi U-Mobile, pengerusi Vincent Tan membidas kerajaan Muhyiddin kerana desak rangkaian 5G tunggal. Pengerusi U-Mobile Sdn Bhd Vincent Tan membidas tindakan kerajaan Muhyiddin Yassin sebelum ini yang mendesak pelaksanaan rangkaian 5G tunggal sambil mempertahankan pemilihan syarikat telekomunikasi itu melaksanakan rangkaian kedua. Tan berkata, pengendali rangkaian Mudah Ali sebelum ini bersedia melancarkan 5G dengan perbelanjaan sendiri. Tetapi kerajaan pimpinan Perikatan Nasional PN bertegas mewujudkan rangkaian tunggal dilaksanakan dan dimonopoli oleh Digital Nasional Berhad menggunakan wang pembayar cukai. RM4 bilion telah dibelanjakan sehingga kini dan 12.5 bilion lagi dirancang melalui pelbagai kontrak oleh DNB dalam tempoh 10 tahun. Secara keseluruhannya, RM16.5 bilion wang pembayar cukai menjadi taruhan, kata beliau. Model rangkaian tunggal bersifat monopoli yang dipilih oleh pentadbiran Muhyiddin bertentangan dengan amalan terbaik global. Model rangkaian borong tunggal sedemikian telah gagal di negara lain, kata beliau dalam satu kenyataan. Walaupun sumber akan terbazir jika semua syarikat telekomunikasi utama melabur dalam rangkaian 5G berasingan, juga terlalu berisiko hanya mempunyai satu rangkaian 5G untuk seluruh negara, kata Vincent Tan. Pengasas Berjaya Corp itu berkata, rangkaian 5G berbilang akan mewujudkan persaingan yang membawa kepada penambahbaikan dan inovasi, membabitkan kedua-dua rangkaian yang seterusnya akan menyaksikan pengguna mendapat perkhidmatan sebaik mungkin. Tan memuji keberanian kerajaan perpaduan memecahkan monopoli DNB sambil menegaskan bahawa pelancaran rangkaian kedua U-Mobile tidak akan melibatkan dana awam. Mempertahankan pemilihan U-Mobile, Tan berkata, syarikat telekomunikasi itu mempunyai 9 juta pelanggan pada akhir 2023 dengan lebih 10,000 tapak rangkaian di seluruh negara. Dengan liputan populasi rangkaian 95%, U-Mobile setanding dengan Celcom Digi dan Maxis tambahnya. Menurut Tan, hasil dan keuntungan bersih syarikat itu masing-masing bernilai 3.5 bilion dan 102 juta pada tahun 2023. Dengan jumlah aset 6.2 bilion ringgit dan modal saham 2.6 bilion ringgit. Tan berkata U-Mobile juga merupakan syarikat telekomunikasi pertama yang menawarkan
perkhidmatan 5G tanpa kos tambahan kepada pelanggan dengan pakej biasa kira-kira 20% hingga 25% lebih murah daripada pesaingnya. Mengenai pengurangan pegangan saham Straits Mobile Investment Pte Ltd dalam U-Mobile daripada 49% kepada 20%, hartawan itu menegaskan bahawa Telenor Norway mempunyai 33% kepentingan dalam Celcom Digi pada masa ini. Beliau turut menyeru semua pihak agar tidak mengeluarkan komen tidak bertanggungjawab terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menurutnya mempunyai kepentingan dalam U-Mobile sejak 2015, 9 tahun sebelum baginda ditabalkan sebagai Agong. Dalam pada kita menggalakkan wacana awam yang sihat, kita juga harus menggesa sebarang komen melibatkan Agong dibuat secara bertanggungjawab berdasarkan fakta bukan tuduhan liar, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.